Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 32. Dan wajib atas kita i'tiqad, wajib segala nabi-nabi dan rasul-rasul itu siddiq. Artinya benar, mustahilnya dusta. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia daripada dia jua, belah ihsan dia semata-mata bagi kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan makna dijadikan kita ni Islam, melalui mak ayah kita yang Islam, diberi kita pula boleh hati sanubari kita mengiya dan membenarkan Allah lah Tuhan kita, dan benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah utusan dia, dan dijadikan kita ada kebolehan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, dan apatah lagi diberi kita boleh mengiktiraf Allah Ta'ala yang Maha Esa. Dalam masa yang sama boleh mengajak manusia untuk mentauhidkan dia. Dengan itu layak untuk mendapat gelaran khairul ummah, sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kehalubaan, kesungguhan, minat yang berterusan untuk terus nak belajar ilmu dan menambah pengetahuan, dan seterusnya tasdik ke dalam hati, khasnya dalam bab ketuhanan dan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kita beriman. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kesedaran, apatah lagi keimanan, membenarkan apa saja yang datang daripada Allah Ta'ala dan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Buku Iman ni. Kita nak sambung masih bab Rasul. Kita nak bicara adalah sifat yang mesti kita faham dan i'tiqad sabit pada Rasul, yang mereka ni adalah manusia istimewa, pilihan Allah Ta'ala. Mereka ni dapat satu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, yang mereka ni kedudukan lebih tinggi martabat mereka daripada segala malaikat. Hatta kalau serendah-rendah Nabi pun dia lebih tinggi daripada setinggi-tinggi malaikat, itulah malaikat Jibril alaihissalam. Semestinya pada Nabi dan Rasul ni ada sifat yang sangat istimewa, dan bab jadi Rasul dan Nabi ini dia tidak boleh diusahakan sama sekali. Bahkan semuanya tiada lain melainkan limpah kurnia ilahi, pilihan daripada Allah Ta'ala sendiri. Kita tak boleh campur walaupun sebesar zarah, walaupun sejengkal jari untuk jadi Rasul ni adalah pilihan kita sendiri. Subhanallah, takkan ada. Bahkan dia adalah semata-mata pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh diusahakan sama sekali. Adapun selain daripada Nabi Rasul,
khasnya dalam bab agama kita atau istilahnya bawah Nabi Rasul ni, martabat orang soleh, orang baik-baik ni, orang yang istilahnya taat zahir batin dia adalah wali. Dapat martabat wali ni, dia boleh diusahakan nak jadi taat, nak jadi soleh, nak nisbah iman, nak dapat iman soleh, iman siddiqin, nak dapat iman syuhada, iman pewaris Nabi, boleh diusahakan, boleh dipelajari, cuma kena duduk tempat yang betul. Duduk tempat betul, sempurnakan segala rukun dan syarat. Macam mana bab dunia, kita duduk tempat yang betul, sempurnakan rukun dan syarat, pasti boleh dicapai kita punya tujuan dan matlamat. Boleh capai. Nak jadi doktor, jadi engineer, jadi ahli sukan, bohbi dengan bahasa gitu. Kita cerita ahli sukan yang menepati SOP syarak lah, kan? Bahkan yang tak menepati SOP syarak pun, siapa usaha dapat lah. Hatta ada yang kita dah sentuh lepas, hatta bab sihir pun, siapa yang usaha pergi belajar sihir, walaupun bab tu haram, salah, berdosa, dosa besar, macam mana? Dapat. Diusahakan untuk syarat-syarat memperolehi ilmu sihir, dapat. Diusahakan syarat-syarat untuk dapat jin. Boleh jin yang kawan dia bukan sebarang jin efrit tu, jin gedebel, jin besar-besar, jin yang mempunyai keupayaan yang luar biasa berbanding dengan jin lain. Siapa usaha cukup dan segala rukun dan syarat dia, dapatlah. Dengan bahasa lain, dia boleh diusaha dan diikhtiarkan. Adapun bab Nabi Rasul tidak. Begitu juga bab kufur, bab murtad, bab nifak, bab dosa, bab fasik, bab fujur, bab dosa. Siapa usaha dia dapat. Cari pasal lah bahasanya. Pergi cari mudarat buat apa? Tiada lain melainkan atas kita bicara dah lepas nisbah Allah Ta'ala taklifkan usaha ikhtiar kat kita, yang kita pergi ikhtiar pergi buat benda maksiat buat apa? Pergi ikhtiar pergi buat benda dosa buat apa? Satu, wajib atas kita dan ditaklif atas kita untuk hindarkan apa nama dosa, maksiat, sebab-sebab bodoh, sebab-sebab mudarat, wajib jauhkan. Misal macam zaman kita ni, zaman Covid, hindarkanlah apa sebab-sebab menyebabkan boleh ada penularan penyakit, kan? Hindarkanlah, pasal dia dalam proses hukum sabab musabab, kan? Cuma kadang-kadang ada peraturan sabab musabab yang kita tengok kat luar tu dia sewil sikit ulasan, kena juga bagi penjelasan. Apa dia sewil? Kaedah kita jauhkan daripada wabak, kan? Kalau di tempat wabak, memang tak boleh masuk tempat wabak. Itu kaedah kita. Hatta undang-undang pemerintah pun macam tu. Sampai kena pagar kawat PKPD tu, kan. Saya pernah duduk tempat tu satu, saya tahu, kan. Duduk Kelah Hulu itu kena PKPD. Kawat tu seluruh jalan tikus, lorong babi pun bopi bahasa itu. Kawat semua. Tu kawat askar tu. Belengkor. Tak ada lorong masuk. Sampai macam tu, ha? Bagus tak bagus punya kawalan macam tu. Tapi bodohnya, kuman yang ada dalam kawasan penyakit tu, ambil buat keluar, dilemahkan. Teori dia macam tu lah. Ambil dia punya kelonsong, spike dia punya macam-macam lah. Waktu istilahnya dilemahkan, ambil suntik badan kita yang di luar kawasan yang tak ada penyakit ni. Kan sewil nama itu. Istilahnya vaksin ni dia bukan ubat, dia ialah masukkan kuman dalam badan. Bukan kaedah kita berubat. Kalau ikut kaedah asal lah, bukan macam tu kaedah berubat. Doktor-doktor yang ada tu banyaknya doktor-doktor WHO kawan Islam. Kita pula iktiraf kata WHO ni adalah orang pakar. Ya betul. Betul. Mana pula pakarnya dia? Dengan kepakaran yang ada pada dia tu, dia memusnahkan habis syariat kita. Sembahyang jarak, jemaat tak boleh pergi, sembahyang tak boleh pergi, pasal boleh pergi. Macam-macam lah kalau saya sebut tu. Sekali sebut, sekali lalu tu. Pasal kita ada kaedah. Asal nak bicara, bab Nabi Rasul tak boleh diusahakan. Adapun bab nak jadi hafiz, nak jadi
ahli balarah, nak jadi ahli sastrawan, baik Melayu ke, Arab ke, Jawa ke, Korea ke, Jepun ke, siapa usaha dia dapat. Manjada wajada, tu pun patah harap kan. Siapa dia? Orang yang nak, dia akan cari jalan. Orang yang malas, dia akan cari alasan. Itu lumrah dan fitrah hidup dah kan? Baik, jatah kita bicara bab Nabi Rasul ni, dia tak kata dia tak ada pilihan, bahkan dia adalah semata-mata pilihan, dia adalah limpah kurnia daripada Tuhan. Jadi mestilah Nabi Rasul ni Allah Ta'ala takkan ada silap pilih mereka. Ayat Quran saya baca sekali lalu, dalil di atas kata memang Allah Ta'ala dengan tentunya, dengan nyata dan terang dan jelasnya siapa yang dia nak lantik jadi Rasul, takkan ada silap salah sikit pun. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala dia amat mengetahui di mana, masa bila, siapa yang dia nak lantik jadi Nabi dan Rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Siapa yang di kalangan manusia ni yang dia nak lantik jadi Rasul, jadi Nabi. Allah, dia Rabbul Alamin, dia ilah, takkan dia akan buat kesilapan. Subhanallah. Itu di atas kita faham tak akan ada kesilapan, masih yang sama pula Allah Ta'ala perintahkan kita ikut Nabi Rasul semutlaknya. Kalau ada pengecualian pun atas kitanya pelajaran dalam bab Nabi Rasul ni, asalnya Nabi Rasul ni kita disuruh ikut semutlak-mutlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya manfaat besar untuk kamu. Laqad kana lakum fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, pada pakaian Rasulullah, pada cara hidup Rasulullah, pada perjalanan hidup Rasulullah. Tu fi Rasulillah tu. Fi Rasulillah tu fi suratihi, wa fi qawlihi, wa fi takririhi, wa fi af'alihi, wa fi suratihi, wa fi sariratihi, wa fi siratihi. Ulama kita syarah detail tu. Pada Rasulullah tu maksudnya pada rupa Rasulullah, pada perbuatan Rasulullah, pada percakapan Rasulullah, pada pengakuan dan pengiktirafan Rasulullah, pada jasad Rasulullah, pada perjalanan hidup Rasulullah, pada hati sanubari Rasulullah. Semua tu laqad kana lakum fi Rasulillah ni uswatun hasanah, contoh ikutan baik. Walaupun dia bukan rupa ibadat, walaupun dalam bentuk rupa makan minum, walaupun dalam bentuk pakaian, walaupun dalam bentuk tidur baring, walaupun dalam bentuk, nak sebut tak elok sikit, kencing berak, ikut Rasulullah macam mana terbaik. Walaupun bab kencing berak, jangan ada siapa-siapa menyangkal bab tu. Wahabi lain, Wahabi sewil bab ni, Wahabi sewil, Wahabi sewil. Saya sebut tu padan lah, lagi saya berjangkit sebut Wahabi, saya dah mula sebut Wahabi, saya tak cukup satu buah, saya bagi kepala lutut lagi kan. Saya kata cukup tu saya nak break kan. Baik, atas kita bicara bab Nabi Rasul ni, Allah dia tak akan silap antara Nabi Rasul dia. Rasul dia mesti sangat special. Atas kita dah biasa dengar sejak pada kecil lagi, Siddiq, amanah, tabligh, watanah. Boleh sebut tak? Sebut tak? Okey. Sebut tak? Budak 9 tahun kita panggil. Sebut tak? Siddiq, amanah, tabligh, watanah. Boleh. Dia memang berbisik sikit, tapi dia berbisik orang boleh dengar. Siddiq, amanah, tabligh, watanah. Macam tu kan cakapnya tu kan. Tak faham. Hari tu saya tengok dia sembang bisik-bisik, saya boleh dengar dia bisik apa. Saja kita bisik-bisik gitu kan. Apa cerita. Budak besar ni dah dapat lah. Kita alhamdulillah dah dapat perjalanan betul ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma kadang-kadang kita tak pergi belajar dengan detail. Itu je kacau sikitlah kan. Prinsip dah betul, konsep dah betul, tapi bila belajar tak faham apa benda yang kita hafal, salah dari segi huraian dan kefahaman. Semak balik. Kalau ada silap betul kan. Kalau dah betul alhamdulillah, mantap kan, betul-betul faham kita. Jangan ada silap lah bab kenabian ni, bab kerasulan ni. Baik, Siddiq, amanah, tabligh, watanah ni sifat wajib. Dan sifat wajib kita bicara pada Nabi Rasul ni,
Wajib ni bukan wajib syarak. Wajib ni adalah wajib akli. Disebut dengan bahasa pun wajib atas kita. Kalau wajib atas kita, wajib syarak. Maksudnya, siapa tak pergi belajar berdosa dalam bab ni. Jadi wajib atas kita i'tiqad, wajib bagi segala Nabi. Wajib bagi Nabi. Ni wajib akli. Jadi apa maksud wajib akli bagi Nabi ni? Sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Wajib akli dengan makna mesti sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah ni sifat mereka mustahil di sebaliknya. Sidik, amanah, tabligh, fatanah ni juga sifat yang ditaklif untuk kita ada sifat tu. Kita pun nisbah sidik, amanah. Kalau tak ada orang nak menyampai kita, wajib atas kita tabligh, wajib atas kita tabligh. Dan kalau kita bodoh, wajib keluarkan diri kita daripada bodoh, kena jadi fatanah. Okey, khasnya bodoh tu dalam bab agama. Wajib fatanah. Cuma wajib kita sidik, amanah, tabligh, fatanah tu wajib syarak. Apa maksud dia? Bagi kenal. Contoh yang pertama kita bicara ni sidik. Terjemah benar. Rasul wajib bersifat benar. Kita pun wajib bercakap benar. Betul? Rasul wajib bercakap benar. Apa beza Rasul wajib bercakap benar dengan kita wajib bercakap benar? Kita wajib bercakap benar, wajib syarak. Betul tak kita wajib bercakap benar? Kalau bohong apa pasal? Apa jadi? Berdosa. Rasul wajib lah cakap benar. Kalau Rasul bohong macam mana? Mustahil. Itu jawapan dia. Boleh? Beza-beza. Kenapa pula Rasul wajib bercakap benar? Berbohong macam mana kat Nabi Rasul? Berdosa. Apa? Mustahil berbohong. Mustahil berbohong. Kita wajiblah cakap benar. Berbohong macam mana? Haram berbohong. Jauh beza. Itu yang hukum akal ada kita bicara sekali lalu, disiplin hukum akal. Hukum akal ni bila kata Rasul wajib bercakap benar, maksudnya di sebalik opposite daripada bercakap benar ni apa dia? Berbohong. Berbohong ni mustahil, impossible. Kat kita walaupun wajib bercakap benar, tapi bohong tu boleh berlaku kat kita. Nisbah kita manusia, memang kita manusia, Rasul manusia. Kita boleh jadi buat salah, boleh jadi buat bohong, bercakap bohong. Kita boleh jadi ada tempat jadi bodoh, jadi silap, jadi salah. Rasul tak mungkin bohong. Mustahil bohong. Mustahil khianat. Mustahil menyembunyi. Mustahil di sebalik cerdik. Subhanallah. Allah Ta'ala takkan jadi Nabi dia dan Rasul dia, apatah lagi yang ulul azmi dia. Apa dia? Sebab makhluk bersifat dengan sifat-sifat yang opposite, yang tak selayaknya untuk jadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Satu mesti faham betul-betul lah tu. Baik. Jadi sifat pertama kita nak tengok pada Nabi Rasul ni sidik. Jadi sifat ni sifat Nabi saja, Rasul saja? Tak, Nabi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah ni sifat Nabi dan Rasul. Bukan Nabi saja. Bukan Rasul saja, sorry. Bukan Rasul saja. Nabi dan Rasul. Muafakat dari sudut sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, hatta tabligh. Nanti kita jumpa nanti ke depan bab tabligh itu saya akan cerita situ. Nak cerita sekarang kod bukan tajuk dia. Di situ nanti kita akan tengok ramai di kalangan kita salah faham perbezaan antara Nabi dan Rasul. Sampai tempat kita bicara insya-Allah. Jadi saya dah bagi satu hint, satu gambaran apa yang kita bakal belajar ke depan, khasnya dalam bab apa differences between Rasul, Nabi. Nanti jumpa. Kalau tanya awal saya jawab lah, ringkas. Baik. Jadi kita belajar sidik, amanah, tabligh, fatanah ni sifat Nabi dan Rasul. Nabi Rasul mesti sidik, amanah, tabligh, fatanah. Khas kalau saya sebut tabligh tadi. Saya duk tabligh tak? Keliling kita pun ada biasa yang ikut tabligh. Yang biasa ikut tabligh. Tak biasa? Biasa ikut tabligh tak? Tak biasa tak? Saya biasa ikut tabligh. Jadi penterjemah lagi. Ada beberapa kali saya keluar. Ada yang paling tinggi banyak 23 hari keluar bulan Ramadan. Ada jemaah daripada Syria 7 orang. Masa tu dia orang keluar kat Penang.
Saya masa tu pondok cuti, waktu tu dia orang tashkil minta jadi penterjemah Arab daripada Syria. Tak ada orang nak terjemah ni. Alamak. Saya kata ni peluang ni. Jumpa jemaah Arab lah tu. Syria lah tu. Bumi Barakah, tempat yang Nabi Isa nanti akan turun di Syria. Dia akan turun di sebuah Manaratul Baida, sebuah menara putih, Masjid Muawiyah bin Abi Sufyan, Masjid Umawi. Dia dekat Halabi. Saya kata ni peluang ni nak jumpa puak Arab ni, nak duduk muamalah dengan dia bukan senang. Saya pergi awal diri. Saya punya dia orang bagi istilah tabligh ni panggil takaza kan. Bagi takaza yang tu saya sambut takaza tu, saya pergi naik motor. Pergi. Penang masa tu. 23 hari. Bulan Ramadan. Dekat sebulan lah. Dekat sebulan. Jadi penterjemah Pak Arab. Apa nak sebut. Jadi nak kata saya biasa ikut jemaah tabligh. Jemaah tabligh ni Nabi ke? Rasul ke? Menyampai tak? Okay. Saya nak bagi clue sikit tu. Nabi menyampai tak? Nabi menyampai. Bukan Nabi tak menyampai. Nanti jumpa sebab umumnya kita orang Melayu ni kot belajar sekolah kebangsaan kot, dia ada silibus salah sikit tu. Saya kata silibus salah pasal dulu saya sudut sekolah kebangsaan, benda tu lah dia ajar. Bila ngaji pondok baru tahu silap rupanya. Perbezaan antara Nabi dan Rasul disebut macam mana? Rasul menyampai, Nabi tak menyampai. Itu perbezaan Nabi dengan Rasul. Salah besar. Salah besar. Nabi menyampai, Rasul menyampai. Itu saya kata, saya menyampai tak? Tabligh menyampai tak? Nabi ke? Nabi. Tabligh Nabi. Tabligh Nabi. Tabligh, saya tanya tabligh. Jemaah tabligh tu Nabi ke? Kadang orang awamnya pun, kadang artis, kadang pelawak, kadang badan penuh tatu. Sorry saya sebut-sebut tu kan, memanglah ada benda tak elok lah kat dia orang, tapi dah orang taubat, dah nak jadi bagus lah kan. Tapi dakwah lah. Dakwah, tabligh lah. Tabligh. Orang awam pun tabligh, takkan Nabi tak tabligh? Tu macam mana? Coming soon. Yang tu ramai orang salah faham macam tu. Salah lagi betul, wajib lagi betul. Antara kita bicara ni sidik. Rasul semua cakap benar, tak ada bohong. Kalau ada rupa-rupa bohong, rupa bohong, bukan bohong. Pasal mustahil bohong. Kita mungkin kita tak perasan kita bohong, tapi kita ni khasnya kalau kita semak dalam bab akidah, bab ketuhanan, hari-hari kita bohong. Hari-hari kita bohong. Tak kena gaya, 24 jam kita bohong. Maksudnya apa? Bohong bab mana? Bohong bab tauhid. Bohong bab ketuhanan. Bohong bab kerasulan. Kita kata Muhammad Rasulullah, tapi tak ikut Rasulullah pun. Kita kata Allah adalah ilah, tak rasa pun Allah ilah. Tak ikut pun perintah dia. Tak ada semangat pun nak junjung suruhan dia. Nak buat sembahyang sunat pun malas. Kalau tak buat sekalipun, tak pernah rasa nak kritik diri, kata aku ni awak lah malas sangat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni. Contohlah nak sembahyang witir, nak bangun awal sikit, nak bangun subuh, contohlah kan macam mana. Kalau tak buat sekalipun, mesti ada satu perasaan muhasabah diri yang tak puas hati dengan pencapaian diri yang ada pada kita. Sepatutnya macam tu. Tak ada pun, macam bohong je. Duk kata Allahu Akbar, tak rasa hebat kat Allah Ta'ala pun. Duk asyhadu an la ilaha illallah, duk saksi. Duk buta je mata hati, tak ada betul pun nafi isbat ke Allah Ta'ala. Banyak masalah kita. Itu yang kita dah mengaji tauhid, fiqh, untuk apa? Kena ada satu perjalanan tasawuf. Macam mana untuk tazkiyah diri, macam mana untuk bersih hati, macam mana untuk namping diri dengan Allah Rabbul Alamin yang dia adalah Rabbi. Itu panjang umur kita belajar, insyaAllah. Memang yang terdekat ni, saya sebut, kita akan susun jadual ni. Kalau ikut nak mula hari ni, Nahu wa Basra, rupanya tak siap lagi wajar ni, terpaksa tangguh kat lagi. Ni Alhamdulillah ada yang 80-90% dah. Ada je upgrade sikit. Ni upgrade pun ke depan esok kalau nak upgrade, dia tak gaduh punggah. Itu yang masa pun
kelapangan ada, budak kita pun belum serius lagi belajar ni, itu yang buatlah sementara waktu ni. Nak suruh orang lain pun kadang payah juga nak upah-upah apa tu. Tengok orang dalaman kita ada, kita pun tolong je lah sekaki. Mana yang kita mampu tolong boleh buat. Ada yang reti dalam bab tu, dia tunjuk ajar kita macam ni, kerabat bila buat apa yang boleh. Alhamdulillah boleh selesai. InsyaAllah tengok terdekat ni, kita nak mula lah dengan nahu dia, sorah dia, fiqh dia, tasawuf dia, Quran dia, saya sebut tu. Yang keutamaan kita akan ke situ dulu. Ini istilah sem pertama kita. Sem pertama. Berapa sem saya tak tahulah. Tapi first sem ni mesti hak tu lagi betul. Yang utama-utama tu dulu. Nak ambil usul fiqh, nak ambil apa masalah hadis, nanti ada dulu. Nanti ada dulu. Kalau dah lalu apa benda yang fardu ain tu, ambil pula fardu kifayah tu. Macam mana pun fardu kifayah nahwu sorah terpaksa diawalkan. Pasal apa? Pasal dia alat besar. Dia ibarat nak pakai baju tapi tak ada tangan. Kena pasang tangan dulu dengan kaki. Sikit sekali lalu bahasa gitu. Baik. Jadi kita nak belajar ni sifat Rasul dan Nabi. Nabi dan Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Pertama siddiq, terjemah benar. Apa makna benar? Benar ni apa yang dia sebut, apa yang dia ungkap tepat macam mana realiti. Itu benar. Faham? Siang ke malam, benar apa yang kamu kata. Itu benar. Boleh, betul kan? Ni rasa sejuk ke panas? Sederhana. Benar apa yang kamu kata. Ni kenapa tak buka aircon ni? Kita kekurangan bekalan elektrik sikit kan. Walaupun duduk dekat dengan kenering, cenderuh, dengan elektrik hidro. Dekat tu, tapi elektrik tak cukup. Betul ke saya cakap ni? Benar apa yang kamu kata. Okay. Apa maksud benar? Jawab. Benar tu maksud dia apa? Satu ungkapan, pernyataan, siddiq ni maksudnya ungkapan yang tepat dengan realiti. Realiti tu realiti apa? Realiti. Program realiti. Jangan faham macam tu lah bodoh. Maksud realiti ni yang sebenarnya, yang hakiki, yang itulah yang sebenarnya. Itu panggil realiti. Kalau bahasa Arab dia panggil waqi'. Dia satu maklumat, pernyataan yang tepat dengan waqi'. Misalnya kertas ni warna apa? Kertas dia warna apa? Putih. Itu tepat lah tu, benar lah tu. Dia cakap benar. Tu panggil siddiq. Itu katanya kuning. Satu bohong, bahasa lain lagi bodoh. Kasar sikit lah. Jadi bila benar ni apa maksudnya? Dia adalah pernyataan yang tepat dengan realiti. Jadi Rasulullah dia kata, ana rasulun min rabbil alamin. Aku rasul daripada Allah yang mentadbir sekalian alam. Betul tak dia cakap macam tu? Aku terima wahyu daripada Jibril. Betul tak dia cakap macam tu? Memang macam tu tak berlaku kat dia? Bila disuruh dia baca, kata dia, ma ana bi qari'in. Aku tak kerti baca. Betul ke dia mengaku dia tak kerti baca? Tepat tak dia sebut tu? Tepat lah, betul lah. Covid ni pandemik, betul ke? Kena Covid pula dah. Pandemik ke? Memanglah ada bahaya dia, tapi tengok taklah terlalu bahaya. Dulu duk tengok HIV kata macam bahaya sangat tak kan? Tapi mayat HIV masih dimandikan lagi. Apa-apa yang HIV, bahkan kusta dulu kan, nak masuk pusat kusta pun bukan boleh. Ke sebarang orang boleh masuk. Dan diasingkan orang penyakit kusta ni daripada masyarakat. Tapi pandemik, yang COVID pandemik ni, yang kata bahaya sangat ni, macam mana? Boleh campur dengan orang. Boleh himpun ramai-ramai pula tu. Boleh pergi ambil kuman tu pula, pergi cocok masuk dalam kita pula. Bukan pandemik macam tu. Pandemik kalau, mana boleh. Tapi tengok cara mayat dia diuruskan di Malaysia lah.
sampai tak dimandikan. Mayat pun aci tayamum atas plastik aja. Wih, teruknya. Bahayanya kuman ni. Ke negeri lain, saya ada sahabat-sahabat saya, ada boys daripada sahabat-sahabat kita yang duduk di negeri lain pun dapat maklumat. Tak ada Arab Saudi. Arab Saudi pun yang kita kata banyak ikut yang mereka ni, mayat dia masih dimandikan, mayat COVID. Malaysia tak ada. Tak mandi, tak mandi mayat. Mayat tak mandi lah. Bungkus dengan plastik lah. Bungkus dengan plastik, tayamum atas plastik. Kot lebih menepati sunnah kot. Saya sebut pergilah bahasa-bahasa gitu kan. Pasal ada mufti-mufti yang dia duk itibak sunnah. Dia menyokong perbuatan tayamum di atas plastik tu. Dia selalu duk sebut yang ni lebih dekat pada sunnah, lebih dekat sunnah kepala otak apa? Tak kena dengan sunnah langsung. Mana ada sunnah tayamum atas plastik? Sikit dengan bahasa-bahasa gitu. Baik. Macam mana boleh cerita situ? Cerita benar tu. Betul ke pandemik? Tu yang bunyi macam-macam tu kan. Kalau tu tentang pandemik tu, betul ke dengan vaksin ni boleh mencegah daripada penularan wabak? Tengok lah ni semua 20 ribu, 22 dan telah dijangka nak masuk bulan 9 ni berapa? 25 ribu. Tengok tu je lah, tak apa hari lagi nak bulan 9 ni. Ni duk 22 ribu, memang tak apa hari lagi 25 ribu, nanti 28 ribu, 30 ribu. Munasabah dia sepatutnya di atas penaklukan akal, di atas besarnya manfaat vaksin ni, lagi suntik, lagi ramai sambung, angka makin kurang orang yang kena, lagi makin kuranglah angka kematian. Tapi sekarang macam mana? Lagi suntik, lagi ramai, lagi mapuh. Orang bunyi kasar sikit. Lagi mapuh. Bahkan yang mati ni bukan saja yang kena COVID, yang kena suntik-suntik tu pun mati tak? Memanglah mati semua, memanglah kita kena. Tapi apa faedah suntik kalau suntik pun dengan sebab suntik tu mati? Cuma ada benda maklumat-maklumat yang dirahsia-rahsiakan. Itu masalah sikit. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita benar. Bila benda-benda yang kebenaran yang disembunyi, kau tengok dibongkar satu. Tambah pula dia dalam proses percubaan, pasal kedua, nanti ada pasal ketiga. Sampai bulan 12 ni pasal kedua lagi. Masuk 2022 esok, tu pasal ketiga. Kita tengoklah akibat daripada suntikan 1 dos, 2 dos, Pfizer ke, AstraZeneca ke, apa satu lagi tu, Sinovac ke apa kan. Ni kuno virus apa, varian Delta pula. Kalau dah keluar varian baru, apa gunanya pergi suntik ubat lama? Varian virus lama tu dah tak ada dah. Kalau ada pun tak kuat. Buat apa pergi vaksin tu lah? Baik vaksin yang varian Delta ni, nanti dia akan bermutasi lagi. Kalau itu, buat apa dia suntik? Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita logika, saya nak cerita benar, wakil, realiti, nak syarahkan tarif benar tu. Benar tu. Nak cerita benar tu apa dia? Benar tu, realiti tu. Bahasa mudah benar ni siang ke malam? Malam benar, tu benar. Ni kita ni duduk suasana cerah ataupun gelap? Cerah. Cerah. Tu benar, benar. Wakil, tepat dengan realiti. Masyarakat Malaysia ni ramai yang cerdik ke di sebaliknya? Di sebaliknya. Betul ke? Jangan cakap sebarang lagi marah dia. Allahu Akbar. Benda-benda macam tu dia perlu analisa lah. Tu yang kita ada belajar dulu. Bila sebut hukum akli macam ni, dia ada yang daruri, ada yang nazari. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang kena perlu pengamatan, kena telik, kena perhati. Bila tak telik, tak perhati, jadi lembu cucuk hidung, tak betul aja maklumat. Tengok. Saya syarah lagi panjang sangat ke COVID tu. Cukup. Saya nak break lah. Saya kalau boleh tak nak sebut. Dia sebut je. Pasal kena je. Ada je bab-bab kena lain kat situ kan. Dia sebelah. Dia kena sikit. Dia terherit nak menyebut dia.
Atas kita bicara Nabi Rasul. Apatah lagi ada benda-benda yang Rasulullah sebut, masa dia hidup, dia sebut dah. Benda-benda tu berlaku zaman ni. Oh, memang sadaqah Rasulullah, sadaqah Rasulullah, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sungguh apa yang Rasulullah sebut. Dia cakap tu zaman dulu orang tak pernah terfikir apa yang berlaku, sekarang berlaku. Satu. Macam-macam tu apa dia satu-satu tu kan. Antaranya apa? Antara alamat-alamat kiamat ni apa? Masjid besar tapi orang tak ada. Ya. Sekarang ni memang kita tengok bukan saja orang tak ada, masjid dikunci, dipagar. Masuk boleh dikenakan tindakan undang-undang pula. Sampai macam tu. Bayang tak? Kita tak pernah terfikir dihalang masuk masjid sampai macam tu. Tambah pula vaksin harus. Nak masuk wajib kena 2 dos. Nampak? Kalau ikut munasabah logika juga sepatutnya macam mana? Siapa dah kena 2 dos wajib pergi masjid. Haram sembahyang di rumah. Patutnya macam tu lah. Boleh faham saya sebut apa kan? Yang ni macam satu agenda untuk menghalang orang pergi masjid aja. Ya. Saya nak syarah tu, syarah apa semua? Nak cerita syirik. Benar. Apatah lagi kalau kita sebut berakidah, oh banyak benda yang kita ni tak benar. Dok kata la ilaha illallah, bohong. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tak ada sekutu denganmu ya Allah, bohong. Kita duk sekutu dengan Allah Taala punya banyak. Kasih kita dengan selain pada Allah Taala cukup banyak. Oh hak tu. Kalau kita belajar bertemu buku dengan ruah dengan guru bahas kat kita, hurai kat kita hak tu. Mau teriak melolong melalang kita kan. Mengapa? Bahawa sedar salah banyak yang kita. Dalam bab-bab ketuhanan ni kita rasa macam kita dah betul lurus dah perjalanan hidup dengan Tuhan. Oh punya tak ketahuan. Yang tu yang kata banyak kita kena berguru lagi. Dan guru pula memang guru yang memang terang mata hati. Oh kalau kita jumpa pun dah cukup dah untuk menyebabkan kita rasa gerun. Tengok dia pun, wish lain dia ni. Lain. Saya jumpa guru-guru yang memang ulil absar ni, kita jumpa dia pun dah rasa satu dah. Dah rasa gerun dah. Tuan-tuan jumpa saya tak ada apa-apa, orang biasa je kan. Ui saya jumpa, ada pernah jumpa orang-orang yang memang kita jumpa je, first impression kita jumpa pun macam mana. Dia bukan sebarang orang. Kita tengok keadaan dia tu, dia bukan sebarang orang. Walaupun dia orang biasa je, bukan hafiz Quran, ahli ulama besar-besar, tapi tak pernah lalai. Dia tak lalai tu. Tak lalai tu. Boleh perhati, kita boleh tengok perangai ni. Tak lalai. Dia makan pun tak lalai. Dia duduk pun tak lalai. Dia duduk tu, kita boleh tengok tak lalai dia. Kita duk ngaji lalai. Ngaji lalai. Duk ngaji boleh pusing kan. Pen besar tak pandai pun. Lama tak buat, tak mau lekat. Cik boleh ngaji, boleh pusing pen mengajar lagi. Kita jumpa guru tak lalai sentiasa. Very special. Very special person. Dia cakap pun, walaupun dia cakap Urdu, tapi kita faham macam dia cakap Melayu. Dia cakap tu heart to heart, sina apa sina, hati ke hati dia cakap. Kita tak faham Urdu, kita boleh faham apa dia cakap. Cara dia bercakap tu. Allah. Baik. Jadi Rasul pertama sekali sifat besar dia benar. Jadi sekali lagi saya bagi takrif benar. Benar ni ungkapan pernyataan yang menepati dengan realiti. Realiti itulah bahasa tu kena hadam sikit apa benda dipanggil realiti. Ni kayu ke besi? Kayu. Ni kayu kayu murah ke kayu mahal? Kayu mahal kayu apa? Jati. Budak kecil pandai. Kayu apa lagi mahal? Cengal, merbau.
Ada orang nama pun tak tahu. Kayu mahal, kayu plywood yang buat lawak. Alah, kayu plywood mahal. Kayu pellet, kayu orang buang sampah tu. Hias sikit je nampak lawa kan. Mahal. Ada harga je lah, tak adalah murah sangat. Tapi ada kayu-kayu yang sangat mahal dan berharga. Apa saya nak sebut tu? Nak kenal realiti tak realiti. Tapi mana mahal lagi kayu dengan emas? Emas mahal lagi. Oh. Apa lagi mahal daripada emas? Bagi soalan baru-baru ni saja nak mengenai. Apa lagi mahal daripada emas? Oh, iman. Bagus, sedap jawab. Iman lagi mahal daripada emas. Ya, betul. Ada penuh langit bumi emas dan perak sekalipun, akhirat sedikit tak ada sebesar zarah boleh tolong kita. Tu iman lagi mahal daripada emas dan perak. Iman lagi mahal daripada jadi Perdana Menteri tau. Tentu tak jadi Perdana Menteri tak ada masalah. Jangan duduk-duduk tepi istana negara duduk menung. Bila aku nak jadi Perdana Menteri? Ada kita melawak sikit lah tu kan. Ya Allah, itu dia kan kita nampak kan. Kita pun sama lah. Jangan ada benda tu kita duk sibuk tak dapat. Tapi benda yang sepatutnya kita kena dapat, tak ada pun susah hati yang sepatutnya kita kena dapat, kita nak susah hati ke dia. Quran tak boleh baca lagi, tak ada pun susah hati. Aku tak boleh baca Quran lagi. Astagfirullahaladzim. Aku ni tak faham lagi tauhid. Sifat nafsiyah ni aku tak faham pada dulu. Salbiah, ma'ani, maknawiyah, tak faham-faham. La ilaha illallah, ustaz dah sebut nafi sifat, aku dah dengar 4 kali 5 kali dah, tak faham-faham. Duk zikir pun la ilaha illallah pun benda nafi sifat. Mustaghni Allah, wani aku fakir. Tak rasa wani fakir pun apa nak jadi kat aku. Tak ada pun duk risau dah sibuk tu, duk melengung ni. Awak melengung ni. Ada problem lah, tak faham nafi sifat lah. Ada macam tu. Ada pun problem ni. Oh, duit problem lah. Duit tak ada ni. Oh, itu problem. Padahal bukan dia cari duit pun, mak bapak dia yang bagi duit. Masa apa? Oh, kesian lah mak ayah duk cari duit ni. Allah, besar problem ni. Lah, bukan dia gaduh, mak ayah dia pun tak pening macam dia pening. La ilaha illallah. Saja sikit sebut yang tu. Nak sebut apa? Cerita nisbah realiti sikit tu. Realiti. Mana lebih mahal, mana lebih berharga, mana yang sepatutnya kena cari, mana yang sepatutnya tak payah cari. Yang tu yang lagi mengaji, lagi cerah, kita akan tahu mana hak dan batil. Rasul dia datang ni, dia nak cerita hak ni lah kat kita. Apa dia yang ni? Ni benar. Apa dia? Soal munkar nakir hak. Azabul qabri hak. Nikmat kubur hak. Sirat hak. Mizan hak. Jannah hak. An-nar hak. Mati hak. Hak semua tu. Dah mati memang kita kata hak. Sekarang buat hak ni sebab kita kata benar tu benar, tapi tengok macam tak percaya je. Astagfirullah. Banyak kita kena repair kalau semak bab-bab tu. Baik. Jadi atas kita bicara sidik, atas bicara situ, jadi dia ialah pernyataan yang tepat dengan realiti. Bahasa tu saya kata yang tu kena hadam sikit realiti tu apa. Dia adalah Allahumma jumlatun ataupun qadiyatun yang mutabaqatun lil waqi'. Dia ayat pernyataan yang tepat dengan realiti. Baik, jadi bila Rasul wajib sifat benar, wajib dia wajib akli, mustahilnya dusta. Dusta tu mustahil, bukan dusta kalau berdosa, bukan. Kat kita wajib cakap benar. Kalau berdusta, boleh berlaku dusta kat kita. Dan kalau kita berdusta, haram. Pasal kita wajib cakap benar tu wajib syarak. Bagi beza kat tu. Bagi beza. Ngaji walaupun tak mengaji bab istilah tinggi-tinggi apa, bagi beza antara hukum akal dengan hukum syarak. Perbezaan tu. Bagi kenal betul-betul. Walaupun baru ngaji. Itu yang guna buku teks, buku nota, pen, pensel. Tulis. Pasal nak hadam ni tu makan masa. Nak hadam tu. Kalau mula-mula mengaji dah hadam, Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik. Jadi bila wajib benar, tentulah akan ternafi di sebaliknya mustahil dusta. Kalau ada rupa-rupa dusta pada Nabi Rasul, dia rupa dusta, bukan dusta.
Atau istilah ulama kita, rupa dusta pada Nabi Rasul ni dia dipanggil kalam tauriah. Apa dia kalam tauriah ni? Dia satu perkataan yang orang faham macam lain, kita punya maksud lain. Dia nampak macam dusta, tapi bukan dusta. Kita bukan cakap bohong, kita cakap betul, tapi orang faham macam lain. Contohlah kan, kita ni tak boleh merentas negeri, merentas daerah. Dia nak minta surat kan, sampai kat roadblock dia tanya, nak ke mana Encik? Ni kita kat Lenggong ni, ada roadblock kat Padang Kunjit tu, nak pergi Gerik. Gerik jalan, padahal nak pergi Perkelah Hulu. Dusta ke benar? Dusta. Nampak dusta, sebenarnya benar. Orang polis tu faham apa? Pergi Gerik. Kita memanglah pergi Gerik. Nak pergi Perkelah Hulu memanglah pergi Gerik, takkan terbang kot. Tapi kita tak habis cakap lagi, kita baru kata nak pergi Gerik, lepas tu Perkelah Hulu. Tapi janganlah sambung Perkelah Hulu tu. Nak pergi Gerik, tak apa, sila. Daripada mana? Daripada air panas. Pasal dekat air panas kan. Daripada mana? Daripada air panas. Sebelum tu Lenggong lah. Itu kat sebaliknya. Nak pergi mana? Nak pergi air panas. Dekat je, air panas dekat tu. Tak apa, air panas orang sini rupanya. Dia faham kita orang sini, padahal kita orang Lenggong tu. Contohlah kan. Tu dusta ke? Tak. Yang tu dipanggil kalam tauriah. Kalam tauriah. Perkataan itulah yang ada pada, kalau masuk kisah-kisah yang seolah-olah nampak Nabi Rasul dusta ni, kalau dalam kisah Nabi-Nabi dan Rasul, antara yang banyak cerita kisah Nabi Ibrahim AS. Khasnya kita cerita apabila dia pecahkan berhala apa tu. Banyak ada orang kata Nabi Ibrahim berbohong. Dia kata dia tak pecahkan berhala. Yang pecahkan berhala ni siapa? Berhala besar yang ditinggalkan tu. Tak betul. Tak mana tak betul? Tang kata Nabi Ibrahim kata dia berbohong. Dia kata dia tak pecahkan. Yang pecahkan berhala ni patung yang besar ni. Yang tu tak betul. Tak betul tu tak mana? Tang kata Nabi Ibrahim berbohong. Subhanallah. Nabi tak bohong. Jangan silap cakap. Dalam Quran pun tak kata Nabi Ibrahim berbohong. Tak. Dia cakap benar. Bila ditanya kepada dia, siapa yang pecahkan berhala ni? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Adakah kamu yang pecahkan ni berhala-berhala kami, tuhan-tuhan kami ni? Adakah engkau yang pecahkan? Dia tak kata aku tak pecahkan. Dia tak kata aku tak pecahkan. Tapi dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata dia, yang buat ni adalah orang yang paling besar di kalangan kamu ni. Orang yang paling besar di kalangan kamu ni. Kaum dia faham apa? Berhala besar. Apa maksud? Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim? Dia. Siapa? Dia Nabi Rasul. Dialah orang paling besar dalam kaum dia. Kalamnya tu dipanggil kalam tauriah. Tapi ramai orang duk kata Nabi Ibrahim berbohong. Subhanallah. Yang ni yang kata kena belajar akidah, prinsip, parti akidah ahli sunnah wal jamaah. Mesti benar akidah kita pada Nabi Rasul. Nabi Rasul tidak akan bohong sama sekali. Walaupun atas bahasa kita selalu dengar bohong sunat. Tak ada istilah bohong sunat pada Nabi dan Rasul. Mereka tak akan takut untuk menyatakan kebenaran. Cuma mereka bijaksana dalam mengeluarkan kata-kata. Orang faham macam lain, maksud dia lain. Saya selalu buat misal ni, dia macam cerita Piramli lah. Pakai lawa-lawa. Bini dia tanya, nak ke mana tu bang? Kawan awak nak kahwin. Kawan awak nak kahwin. Bini dia faham? Kawan dia nak kahwin. Dia punya maksud, kawan awak nak kahwin. Boleh? Faham? Kalau orang tanya, awak dah kahwin ke belum? Memang belum kahwin lagi. Tanya orang dah kahwin. Dah kahwin belum? Bujang lagi. Bujang 3. Betul lah tu. Bukan tipu. Bukan bujang tak kahwin lagi. Bujang ada 3 lagi bujang. 1 dah tak ada bujang, tapi bujang 3.
Ni istilah pandai mengeluarkan kata-kata. Dia bukan mengelirukan orang. Yang ni istilahnya kata-kata ini dia panggil tauriah. Dia ada satu kesenian bahasa di sini. Dia serupa macam peguam dalam mahkamah. Sama. Peguam dalam mahkamah macam-macam tu. Semua saya kata sama, dari sudut kata pandai mengeluarkan kata-kata. Silap mengeluarkan kata-kata, yang benar pun jadi salah, yang salah jadi benar. Boleh faham saya sebut apa? Okey. Maksudnya dalam mahkamah pun ada undang-undang peraturan percakapan macam tu. Peguam pun kita kata bijaksana dalam segi berhujah, pasal dia tahu macam mana nak ambil perkataan orang bercakap ni betul salah, di mana kesilapan dia bercakap yang menyebabkan kes ni boleh dibuang ataupun disabitkan kes. Kalau peguam pun pandai, Nabi Rasul macam mana? Lagi pandai tak daripada peguam? Satu mesti faham macam mana bijaksananya mereka mengeluarkan kata-kata. Bukan sembang bodoh macam kita, yang kita ni bodoh ni. Okey. Satu Nabi Rasul ni bijak. Satu antara yang selalu banyak dengar cerita-cerita yang tak betul dengan ungkapan Nabi Rasul berbohong tu adalah kisah Nabi Ibrahim. Jaga sikitlah. Khasnya kadang-kadang saya punya pengalaman lah, pernah jadi hakim pertandingan bercerita kanak-kanak kan, sekolah-sekolah tadika. Ceritalah kisah Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Kisah Nabi Ibrahim memecahkan berhala Namrud. Kita dengarlah budak-budak duk cerita. Nabi Ibrahim alaihi salam telah memusnahkan semua berhala-berhala yang ada di dalam tokong mereka, membiarkan satu aja tokong yang besar. Cerita budak-budak kan? Besar. Digantungnya kapak di tengkuknya. Apabila kaum balik, mereka terkejut. Budak-budak kan, persembahan cerita kan, cerita kanak-kanak. Tapi dalam tu ada teks dia yang masalah tu. Bila ditanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah yang pecahkan berhala ini? Nabi Ibrahim kata, aku tidak pecahkan berhala ni. Tanyalah berhala yang besar itu. Mereka pun termenung. Kerana mana boleh berhala itu bercakap? Ish. Contohlah kan, saya bagi cerita budak-budak macam tu lah kan. Tapi dalam teks tu dia kata Nabi Ibrahim telah berbohong. Tu siapa sediakan teks? Siapa sediakan? Mesti bukan budak-budak tu. Bukan mak bapak dia. Siapa? Ustaz dia, ustazah dia. Mangkor punya ustazah dengan ustaz dia. Yang tu masalah dia. Itu mangkor ustaz dengan ustazah. Ni apa? Buku cerita. Buat punya banyak. Bila baca cerita Nabi Ibrahim aja, kantoi situ. Bahkan cerita Nabi Ibrahim ni, tambah kalau mengaji tafsir tak ikut disiplin atas kita bicara ni, ada yang kata Nabi Ibrahim kecil-kecil tak kenal Tuhan. Kecil-kecil dia jual berhala. Yang tu pun jaga elok-elok. Dia ada cerita dia, tapi murni kan cerita tu. Pasal wajib pegang Nabi Rasul mesti sidik amanah tabligh wa tanah. Kecil-kecil lagi. Istilahnya kalau kita bicara ahli fatrah pun mereka hanif. Nabi Rasul macam mana? Lagi hanif. Dia asyaddu hanifan. Lagi bersangatan hanif. Nisbah nak cari benda benar ni. Takkan dia tak kenal Allah Ta'ala dari sudut siapa Tuhan yang sebenar tu. Kalau mak ayah Nabi, datuk Nabi pun istilahnya hanif. Saya dah cerita itu apa dia hanif tu. Takkan Rasulullah lebih hina daripada hanif punya mak ayah dia, datuk dia. Dan orang Arab yang mereka ni dijadikan sebagai hanif, jamak dia tu hunafa tu. Takkan macam tu. Mesti Nabi Rasul lagi cerdik. Ni ulul azmi pula tu, se-abdul makhluk pula tu. Antaranya Nabi Ibrahim tu yang kecil-kecil, walaupun jual berhala, dia jual bukan nak lakukan berhala, tapi dia sedarkan orang berhala tu apa. Dia takkan cakap bohong. Dia takkan keluar siapa nak beli berhala ni bagus, bagi mudarat dan manfaat. Boleh menolak mudarat. Siapa buruh berhala dalam rumah, maka dia takkan kena mudarat. Siapa injek COVID, dia tak kena lah. Siapa injek vaksin, dia tak kena COVID. Jangan cakap bohong lah. Kena juga. Bahkan hak tu mampu cepat lagi. Pergi pasal gitu kan. Nabi Ibrahim takkan keluar ungkapan-ungkapan yang menyalahi. Dia jual, orang yang beli semalam akan pulangkan balik berhala tu. Orang yang beli kat pemanakan dia, kalau dia jual, orang tu akan pulangkan balik. Silap aku beli.
Kalau pak menakan dijual, orang pakat beli. Tapi bila dijual, tak ada siapa beli, bahkan hak beli semalam pulangkan balik kat dia. Tu cerdiknya dia. Siapa beli? Siapa nak beli berhala yang tak beri mudarat dan manfaat? Siapa nak beli berhala yang tak beri mudarat dan manfaat? Siapa yang nak beli berhala yang tak beri mudarat dan manfaat? Dia jual berhala dengan keadaan macam tu. Ada orang kata ambil Quran daripada ayat Quran, Nabi Ibrahim ini kecil-kecil tak kenal Tuhan. Dia tengok matahari, tengok bulan, dia kata tengok matahari, inilah Rabbi, inilah Tuhan aku. Tengok bintang, kata ni Tuhan aku. Masa tu kata Nabi Ibrahim duk mencari-cari Tuhan. Jaga tu, celupar mulut tu. Subhanallah. Nabi Ibrahim kenal Allah Ta'ala sejak dia lahir lagi. Semua Nabi-Nabi Rasul arif dalam bab ketuhanan sejak lahir lagi. Dia kata Hanif tu lebih asyaddu hanifan, sangat hanif. Itu yang dia kata hadza rabbi, hadza rabbi, hadza rabbi, ini Tuhan aku, ini Tuhan aku ni. Dia kata begitu tu di atas sangkaan kaum dia, bukan iktikad dia. Untuk dia nak istilahnya pulangkan paku buah keras pada kaum dia. Kalau hampa kata matahari, tak apalah, aku pun nak berlaku kata inilah Tuhan aku. Matahari ni tengok besar, inilah Tuhan aku. Pasal ada puak yang sembah matahari, bila matahari tenggelam, Tuhan dia menyorok pula. Jadi puak-puak dia kena kan. Dia kata gitu bukan dia tak iktikad dia kenal, tapi istilahnya nak pulang paku buah keras pada kaum dia. Inilah Tuhan aku. Dia tengok, kata Tuhan, dia tengok hilang pula, malam sembunyi pula, tak ada pula, bintang pula timbul. Bintang ni lah Tuhan aku. Bintang dia tak siang, ada matahari pula. Bintang bukan Tuhan ke lagi tu. Kena puak-puak bintang tu. Bila ada bulan, nampak bulan pula, bulan ni Tuhan aku. Dia tengok bulan tu hilang. Macam mana? Bulan bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan. Bukan di atas akidah Nabi Ibrahim. Bukan. Tapi yang tu kaedah dia dakwah, dia cakap ajuk atas kaum dia untuk menunjukkan pahaman mereka itu adalah batil dan salah. Ya ke? Ada orang baca tafsir tapi sesat. Saya pasal saya pernah dengar ceramah tu. Semua saya tak simpan lah. Dulu dengar masa saya duk mula-mula mengaji pondok dulu. Ada ustaz-ustaz yang dulu kan jual tip. Masa tu zaman kaset lagi kan. Ada ustaz-ustaz popular, punya Wahabi punya. Satu hal tentang Wahabi tu, duk cerita falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Kita Nabi Ibrahim dalam proses mengenal Tuhan. Astagfirullahalazim. Masa tu saya faham lah bab tauhid masa tu. Betul-betul kita kena mengaji lah. Kita Nabi Ibrahim dalam proses nak mengenal Tuhan. Biar betul tu Khalilullah tak. Macam mana, macam kita pula lagi bagus kenal Tuhan. Nabi Ibrahim baru nak kenal Tuhan. Kita pun tak pernah kata matahari Tuhan, bulan Tuhan, bintang Tuhan. Habis-habis duk tenahkan kata Nabi Ibrahim, duk sangka bulan, matahari dan bintang itu adalah Tuhan. Subhanallah. Subhanallah. Apa kita lagi bagus iman daripada Nabi Ibrahim apa? Kalau duk kata macam tu, semestinya kita duk rasa macam kita lagi bagus daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim baru terhegeh-hegeh nak belajar, nak kenal Tuhan. Tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, duk sangka Tuhan. Macam tu. Kita pun tak pernah ada sangkaan macam tu, betul tak? Takkan Nabi Ibrahim sangka macam tu? Ramai orang-orang yang bila tak faham disiplin ilmu ni, menghuraikan kisah Nabi dan Rasul ni tak betul sama sekali, pasal menafikan sifat benarnya Nabi dan Rasul. Bahkan seolah-olah mereka ni jahil dalam bab ketuhanan. Dusta perkataan. Mereka tu dusta. Nabi Rasul tak akan ada jahil sama sekali. Mereka sentiasa keluarkan pernyataan yang benar, pernyataan yang benar, dan nisbah mereka sangat arif dengan Allah Ta'ala. Sikit ke kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni banyak bersen-bersen cerita dia yang banyak nisbahkan dia dusta. Dusta, tak kenal Tuhan. Jaga sikit bab tu. Ada beberapa version lagi saya sebut tu sebagai ringkasan saja, bagi contoh saja. Yang tu bab nisbah kita nak kenal kepada Nabi Rasul ni mesti wajib bercakap benar, mustahil dusta. Satu kalau ada dengar-dengar orang duk cerita apa-apa, Nabi Rasul ni cakap macam ni, jaga sikit. Jaga sikit. Yang tu sekali lalu lah, hanya nak fahamkan sidik mustahil dusta. Hukum akal, hukum syarak. Kita baru bicara dekat tu dengan contoh cerita supaya boleh hadam benar-benar memang Nabi Rasul ni benar.
Bermula dalil. Nanti jumpa insya-Allah. Kita bicara bukan sembarangan, berdalil. Dalil tu untuk mengukuhkan akidah kita memang benar Nabi Rasul ni tak akan berdusta sama sekali. Impossible berdusta. Soal? Soalan dia. Kalau umum saya mengaji dulu ada guru sebut ni fi suratihi, fi siratihi, fi sariratihi. Kalau kita mengaji mustalah hadis, dia akan ada tambah surah, sirah, sarirah, fi qawlihi wa fi takririhi. Fi takririhi. Suratihi pada rupa dia. Rupa dia macam mana? Rasulullah ada janggut, Rasulullah berambut, bersikat rambut, ada misai dia gunting, ada ketika dia cukur, misai, janggut dia gunting, dia tak pergi panjang melerit macam apek Cina jaga kambing. Janggut panjang melerit tak. Okay, dah kita secekak tapi potong. Surah Rasulullah pun berjubah serban, surah dia, rupa dia. Makan pakai talam, contoh berbuka dengan kurma, surah dia. Surah sirah ni perjalanan hidup dia. Bangun pagi, apa dia sebut? Alhamdulillah, puji Allah Ta'ala, ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ni sirah dia, perjalanan hidup dia, pagi, petang, siang, malam, sebagai suami macam mana, sebagai pemimpin macam mana, sebagai ketua negara macam mana, bendahari macam mana, boh pi bahasa gitu, sebagai imam macam mana, dia sebagai pelajar dengan Jibril macam mana, dia sebagai hamba dengan makhluk macam mana, dia sebagai rasul dengan ni umat macam mana. Tu surah sirah. Wasarirah, sarirah ni hati sanubari dia, i'tiqad dia, azam dia, kefahaman dia, keimanan dia. Itu surah sirah sarirah. Semestinya fi aqwalihi, perkataan dia, ikutan yang baik. Lagi cuma akwal ni dia ada disiplin, nasih, mansuh, am, mutlak, muqayyad, mujmal. Panjang cerita kan, pasal bila berkaitan dengan bab hukum hakam ada ilmu khas nak bagi faham situ. Fi aqwalihi, satu lagi wa fi af'alihi, perbuatan dia duduk, baring, berjalan. Satu lagi takririhi, pengakuan dia, yang sahabat buat dia tak tegur. Semua tu adalah qudwatun hasanah. Surah, sirah, sarirah, aqwal, af'al, ikrar. Saya jawab soalan lain? Ya. Kalau ada kecuali pun, atas bahasa ulama yang mereka telah kecualikan, yang ni kita tak boleh ikut Rasulullah, yang dipanggil khususiyatir Rasul. Ada bab yang khususiyah ni Rasulullah je yang boleh buat, orang lain tak boleh. Dia ada bab khususiyatir Rasul. Ada. Kalau selain daripada khususiyat tu, contoh, ikut bercontoh ke Rasulullah adalah terbaik. Okey, lain? Ta'lif kalam tauriah. Satu perkataan yang dia ada makna dekat dan makna jauh. Orang faham makna dekat, kita maksudkan makna jauh. Bahasa asal takrif Arab ni macam itulah. Dia ada makna qarib, ada makna ba'id. Orang faham makna qarib tapi maksud kita ba'id. Maksudnya satu perkataan yang ada dua makna, yang orang akan faham maksud lain, kita punya maksud lain. Contoh, awak dah kahwin ke bujang? Saya bujang. Orang faham bujang apa? Tak kahwin. Kita maksud bujang apa? Bujang 3. Okey, siap. Tu tahu dia. Tu nampak rupa bohong. Boleh tak kita guna? Memang kita disuruh guna pada tempat-tempat, cuma orang kata bukan jadi lumrah dan hari-hari duk bercakap kalam tauriah lah kan. Tapi masih ada tempat-tempat tertentu kita akan cakap tauriah. Cakap tauriah. Kaya lalu. Antaranya nak selamatkan diri, ataupun ada orang yang dizalimi, ada orang duk cari kan. Memang contoh-contoh dalam kitab disebut gitulah.
Yang selalu bahasa Malaysia kita, ada orang sebut yang tu bohong sunat. Dia bukan bohong sunat. Sebenarnya bukan bohong. Sebenarnya disuruh kita cari satu perkataan yang, ni istilah dia panggil kalam tauriah. Misalnya, ada orang ditomah kata pembunuh. Contohlah. Kemudian pembunuh tu minta kita lindung dia. Simpan, sorokkan dia dalam rumah apa. Tengok orang polis ke apa ke, penjenayah ke, gangster ke duk cari. Nampak tak orang ni? Nampak tak orang ni? Kita nampak tadi. Nak kata saya tak nampak. Saya tak nampak, duk nampak kan. Saya tak nampak orang tu, nampak orang tu. Cari satu perkataan yang orang akan faham macam lain, maksud kita lain. Okey, macam mana agak-agak? Ni polis, ada polis dan juga tanya, ada nampak tak orang ni macam ni? Ni tak nampak pun. Ya, apa? Ni tak nampak pun. Ni tak nampak pun. Tadi nampak lah. Itu bahasa kita sebut loya buruk tu lah kan. Kena guna bahasa loya buruk tu. Loya buruk tu. Boleh? Yang tu pasal apa? Pasal nak selamatkan diri. Sekali lalu. Jadi tu yang kata kita tak cakap hari-hari lah benda tu, tapi ada tempat-tempat dia untuk selamatkan diri. Cakap tu. Dan tak diajar pada kita bercakap bohong. Tidak. Bohong tidak sama sekali. Kalau tu bohong salah besar. Ya. Ada orang sakit di hospital, saya kata. Ni. Tak, ada orang biasa pakai kan. Macam tu. Dia pasal lah tauriah tu. Polis tahan, bawa laju. Encik bawa laju. Ada orang sakit di hospital. Betul tak? Betul lah. Kat hospital memang banyak orang sakit. Bukan aku nak pergi hospital. Aku nak cerita di hospital banyak orang sakit. Dia faham. Kita nak pergi hospital, ada orang sakit. Dia faham. Itulah tauriah. Dia ada makna dekat, makna jauh. Dia bukan pusing sebenarnya. Dia bijak menggunakan kata-kata yang kita cakap betul, tapi orang sangka macam lain. Boleh? Dia siap pesan ya, Pak. Cik bawa baik elok-elok dia tak. Ya. Ya. Kita dah bukan saman-saman lah. Tapi orang kata cakap dengan Kata macam tu tak ada samaan. Tak ada samaan. Berhati-hatilah bawa kata dia. Nanti encik pula masuk hospital. Itulah kan. Tu antara kalam tauriah tu. Kan. Kalau minta lesen je. Lesen kita mati macam mana buat? Tertinggal. Tertinggal bawa. Jangan cakap bohong. Tertinggal lah. Tapi nak cerita apa? Jangan bohong. Cakap satu perkataan. Tapi lah nak cerdik tambah pula on the spot pula. Apa aku nak cakap ni? Contoh tu. Apa nak cakap ni? Nak cakap tu. Tapi kaedah nak sebut apa? Memang dia ajar dalam syariat kita. Jangan cakap bohong. Walaupun pada tempat terdesak macam tu. Nak cakap, macam mana? Gunakan kalam tauriah. Istilah dia kalam tauriah. Hafal lah. Only one word only lah. Tauriah nama dia. Tawaw, ra, ya, tamarbutah. Tauriyah. Tauriyah. Tauriah. Tauriah. Okey, lain kalau ada seumpama tu. Kalau naik kereta lah misalnya kan, dia syarat mesti ada hukum duduk serumah kan. Duduk serumah. Ni siapa ni? Kami adik-beradik. Kami adik-beradik. Padahal tak ada kena-mengena pun. Adik-beradik lah. Adik-beradik mana? Adik-beradik seagama. Dia faham adik-beradik sepusat-sepusin. Tambah muka pun dekat-dekat kan. Rupanya tak ada kena apa-apa pun kan. Nak kata bahasa tu. Yang itulah bahasa yang kat Nabi Ibrahim tu. Bila dia kena tahan bawa balik daripada, bawa Siti Sarah yang dia ada hadiah daripada Raja Mesir yang hadiah kat Nabi Ibrahim tu. Bila ada penyamun tahan, kalau kata suami dia akan bunuh suami. Dia akan bunuh suami. Tapi kalau kata yang ni adik saya, dia tak bunuh orang lelaki. Dia takkan bunuh. Tu yang kata, siapa ni? Ukhti. Dia sebut. Ni adik saya. Adik lah, umur muda, itu lah. Adik. Isteri pun panggil apa? Abang. Betul lah.
Masa bila pula bapak hang beranak kat aku? Abang. Abang ni sebab umur, dia tua, saya muda. Abang. Tapi kalau isteri tua daripada suami, abang tak? Abang pasal dia abang ni sebab pangkat, dia suami, saya isteri, dia abang, pangkat. Tu cari bahasa untuk betul, bagi betul. Orang faham macam lain, kita punya maksud tu lain. Jadi kalau sebut benda-benda macam tu, anak-anak kadang isteri yang panggil. Abang, bila nak pergi, anak nak tegur. Kenapa abah panggil abah pula dah? Kenapa Umi panggil ke abah abang? Anak kecil kan. Yang besar yang mana pun. Kenapa Umi panggil abah ni abang? Disenyum pula. Kenapa Umi panggil abah abang? Dia gelak. Abang lah kata ni, dia ni abah. Dia budak-budak dia tak faham. Dia abang ni lah. Siapa Umi? Abah lah. Abang. Tak tahu dengan aku, dia tak sabar lah macam tu kan. Tapi nak tempat kata tu bahasa-bahasa tu kena cerdik guna. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung kita bermula dalil. Jadi ambil perkataan satu tu lah, tauriah. Sampai mati kena pakai perkataan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.